Assalamualaikum guys, welcome back. Ada sahabat-sahabat kita dekat sini yang share dengan aku satu video yang mana diorang minta aku untuk ulas pasal statement daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu Yang Berhormat Mohamed Sabu pasal bekalan beras tempatan dekat Malaysia ni yang katanya dah tak cukup, yang naik harga dan sebagainya. Itu ikutkan apa laporan yang diperkatakan lah. Dekat dalam satu interview bersama dengan media, Yang Berhormat Mohamed Sabu kata, jangan ada panic buying kepada rakyat. Beras itu ada. Kalau dia perlu 2 kampit sebulan, belilah 2 kampit. Bulan depan beli lagi. Jangan bila cemas, bila dia baca dalam blog berbagai-bagai, dia anggap 2-3 bulan lagi beras tak ada. Mereka beli 4-5 kampit. Kalau sampai 2-3 bulan, beras itu pun akan rosak, makan bubuk dan sebagainya. Beli kalau selalu sebulan 2 kampit lah beli. Statement dari Menteri Pertanian ni of course dapat reaksi pelbagai daripada netizen. Ramai yang kecam statement dari menteri ni, yang mana itu bukanlah satu perkara yang baru. Sebabnya kalau kata engkau setuju untuk jadi menteri, bermaksud kau memang takkan lari daripada kecaman, tekanan dan sebagainya. Itu dah memang masuk dekat dalam job description kau walaupun benda tu tak di hitam putih. Antara statement ataupun komen dari netizen yang aku baca, Mat Sabu dan Maslan jenis-jenis menteri bangang betul bila buat statement. Dia fikir dia siapa nak atur makan minum orang. Kalau bujang logik lah. Ini kalau ramai tak ada pula makan-makan luar belum tentu cukup. Import mahal sah-sah akan beralih pada yang murah. Mana menteri yang kata barang tak naik tu? Bangga dengan inflasi lah kepala bapak lah. Mana PG? Itu PMS pun mengaku harga barang naik. Hidup jangan riak, pesan pada Walanun semua. Pembelian panik apa benda? Benda beras tempatan tak ada stok. Gila periksa kilang beras tu. Makan sabu-sabu lah dia ni. Betul juga. Sebabnya aku rasa kita sebenarnya mungkin tak ada masalah stok benda semua. Itu yang pelik tu. Betul tu. Okey, video aku ni pada pandangan aku bukanlah satu video yang berunsur politik, tapi terpulanglah pada korang semua nak fikir macam mana. Sebab pada aku rasa terpanggil untuk berkongsi ataupun ulas pasal satu isu kelangsungan hidup kita sebagai rakyat Malaysia. Dan aku langsung tak ada niat, tak ada minat untuk support ataupun untuk mengecam mana-mana ahli politik ataupun parti politik. Kiranya aku nak ulas secara neutral lah dengan korang semua. Aku ada 2 ulasan pasal perkara ni. Yang pertama, aku tak nampak pun apa-apa statement dari Yang Berhormat Mat Sabu yang boleh mendatangkan kecaman ataupun yang merobek hati dan juga perasaan kita sebagai rakyat. Statement dia sangat jelas. Beli ikut keperluan kita dan tak ada sebab untuk kita panic buying dan beli lebih daripada apa yang sepatutnya. Yang aku nampak dekat sini, ramai netizen sebenarnya yang kecam bila kata diorang baca tajuk. Diorang tak tengok pun isi, diorang tak pergi pun go through apa yang dikongsi ataupun yang dilaporkan oleh media. Diorang terus macam pam, bam. Sebab apa? Sebab malas buat research. Research dekat sini bukanlah maksud aku korang kena pergi tengok hal ekonomi dunia, hal ekonomi semasa dan sebagainya. Lepas tu baru korang komenkan benda semua ke? Tak perlu. Korang tekan je link tu. Lepas tu korang dengar dan korang nilailah sendiri selepas korang baca artikel ataupun korang tengok video yang dikongsikan oleh media. Settle. Pada aku, netizen-netizen yang kecap bila kata baca tajuk daripada media tu, diorang tu memang tak ubah macam ahli politik dekat Malaysia ni. Sebab apa? Sebab diorang malas guna otak. Mulut dengan jari dengan tangan tu bergerak dulu sebelum berfikir. Bukan semua ahli politik lah, sebahagian. Ulasan kedua aku, nampaknya perkara ni macam dah berlarutan agak lama. Jadinya, apa penyelesaian daripada Menteri Pertanian untuk make sure perkara ni dapat selesai? Jawatan dia terang-terang, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Makanya, mana jaminan kau yang makanan ataupun stok-stok bahan mentah, bahan beras benda semua ni cukup dekat pasaran? Cukup tu bukanlah maksud kata dia ada, tapi macam kata kita tahu beza antara harga beras import dengan beras tempatan sebagai contoh. Jadinya, macam mana nak settlekan masalah ni yang mana kita sebagai rakyat biasa, kita boleh menikmati beras yang lebih murah, jauh lebih murah dan berpatutan untuk kita beli. Bayangkan, negara kita sendiri pun memang negara pertanian yang banyak mengeluarkan beras. Tapi kita sendiri pun pening kepala mana beras. Apa benda? Damn! Kita dapat banyak
aduan-aduan daripada netizen, daripada rakyat kita sendiri yang mana beras-beras yang dapat subsidi ni tak ada dekat pasaran. Sebab apa? Ramai pendatang asing yang pergi beli dulu dan bukannya orang kita. Dan diorang bukannya berebut dengan kita dekat pasar raya. Ada sebahagian daripada kes-kes yang dilaporkan ni, diorang bekerja dekat kedai tu, diorang sendiri angkut dulu, bawa keluar. Diorang sembunyikan dulu, lepas tu barulah yang mana leftover tu diorang pergi jual. Itu pun kalau kata ada leftover lah. Ada juga sejenis pendatang asing ni yang dia memang dah sembunyi siap-siap dah diorang punya beras tu, kita punya beras tu, lepas tu diorang pergi jual kat kawan-kawan diorang. Macam mana kami sebagai rakyat nak terlibat secara langsung untuk menyelesaikan ataupun menangani masalah ni? Kami dapat bukti ada penyalahgunaan penjualan barang-barang subsidi ni kepada pendatang asing. Dekat mana kami nak report? Aku tahulah bolehlah report dekat KPDN, HCP, kami semua kan sebagai contoh. Tapi ada tak spesifik channel untuk kita terus dapat report dan juga tindakan secara langsung daripada jabatan kerajaan? Ini aku tanyalah, kalau kata korang tahu, korang ada maklumat macam mana untuk kita boleh hantar report dan sebagainya, korang boleh komen dekat ruangan komen ni. Untuk Kementerian Pertanian sebagai contoh, cuba buat kempen awareness supaya kami semua boleh tahu saluran mana yang kami boleh guna untuk bantu tangani masalah ni. Aku boleh tolong war-warkan juga pasal kempen ni, tapi ada marketing fee lah. Aku sendiri pun nak ada duit juga nak beli beras. Kalau korang dengar statement daripada Yang Berhormat Mat Sabu ni kan, aku rasa mungkin korang boleh nampak juga yang dia mungkin bukan celik IT. Jangan bila dia cemas, bila dia baca dalam blog berbagai-bagai. Tengok statement dia. Dia boleh pula cakap pasal blog. Aku nak tahu YB ni sekarang ni hidup kat zaman mana? Bukanlah aku nak kata blog tu ketinggalan zaman. Tapi sekarang ni ada alternatif lain yang sentiasa digunakan oleh masyarakat, oleh rakyat untuk dapatkan info. Jadinya, cadangan aku pada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Mungkin kementerian ni boleh banyakkan lagi kempen-kempen dekat media sosial untuk war-warkan sebarang info berkenaan dengan kementerian ni. Cuba semilit teknologi dan juga pertanian. Barulah boleh jadi satu kementerian yang inovatif. Abang Cantu. Anyway, pada pandangan aku, tak ada masalah pun statement daripada Menteri Pertanian ni, dan aku anggap apa yang dia cakap tu ialah satu nasihat untuk kita semua. Dia bukan cakap satu isi rumah make sure beli 2 kampet beras je. Tak ada. Dia kata beli ikut keperluan. Janganlah jadi pembaris. Dan yang penting, sebelum kecam, bagi habis tengok laporan media dulu, barulah langgar. Ini pandangan aku je lah. Mungkin korang ada pandangan lain. Cuba korang komen dekat ruangan komen ni, aku nak baca. Dan akhir kata pantun, cari beras sampai penat. Beras habis, hati koyak. Pilih makan, biar sihat. Bagi zat sampai otak. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo. Oh, sakit.